Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersama dengan saya petang ini adalah Datuk Dr. Rohaizat. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa pada hari ini Malaysia mencatatkan bilangan kes pulih daripada jangkitan COVID-19 sebanyak 725 kes. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 adalah 30,304 kes, iaitu bersamaan dengan 72.1% daripada jumlah keseluruhan kes. Pecahan kes yang sembuh adalah seperti berikut: Negeri Sabah 356 kes, Negeri Selangor 160 kes, Negeri Sembilan 46 kes, Wilayah Persekutuan Labuan 45 kes, Pulau Pinang 29 kes, Kedah 21 kes, Johor 19 kes, Sarawak 19 kes, Terengganu 13 kes, Perak 7 kes, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 4 kes, Pahang 3 kes dan Kelantan 3 kes. Secara keseluruhannya sehingga 10 November 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 869 kes baru telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 42,050 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 pula adalah 11,446 kes. Untuk makluman, Negeri Sabah mencatatkan sebanyak 397 kes, iaitu bersamaan dengan 45.7% daripada jumlah keseluruhan kes positif pada hari ini. Negeri-negeri di Lembah Kelang pula mencatatkan sebanyak 258 kes, iaitu bersamaan dengan 29.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Sebanyak 28 kes, iaitu 3.2% yang dilaporkan pada hari ini adalah berkaitan dengan kluster-kluster di pusat tahanan sementara dan penjara. Ini melibatkan kluster penjara Seberang Perai 13 kes, penjara Kepayang 6 kes, kluster Pusat Tahanan Tawau 3 kes, kluster penjara Sandakan 2 kes, kluster Rumah Merah 2 kes dan kluster GK Tawau 2 kes. Ingin maklumkan daripada 869 kes baru pada hari ini, di negeri Selangor melaporkan 1 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Kes ini melibatkan bukan warga negara yang tiba dari negara Nepal. Perincian kes penularan COVID-19 dalam negara adalah seperti berikut. Di negeri Sabah, 367 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 92 kes daripada kluster-kluster sedia ada, termasuk 23 kes daripada kluster baru, iaitu kluster Liawan, kluster Katahan dan kluster GK Tawau. 215 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 90 kes daripada lain-lain saringan COVID-19. Di negeri Selangor, 235 kes telah dilaporkan pada hari ini, iaitu 162 kes daripada kluster sedia ada, 33 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 40 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Sembilan, 141 kes telah dilaporkan, iaitu 129 kes daripada kluster sedia ada, 10 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 2 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Pulau Pinang, 27 kes telah dilaporkan, iaitu 22 kes daripada kluster sedia ada, 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif, 1 kes severe acute respiratory infection dan 2 kes daripada lain-lain saringan. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 19 kes telah dikesan, iaitu 11 kes daripada kluster sedia ada, 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 6 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Perak, 12 kes telah dilaporkan, iaitu 9 kes daripada kluster sedia ada, 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 1 kes daripada lain-lain saringan. Di negeri Kedah, 3 kes telah dikesan, iaitu 2 kes daripada kluster sedia ada dan 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif. Di negeri Johor, 8 kes telah dikesan, iaitu 6 kes daripada kluster sedia ada, 1 kes daripada saringan kontak rapat kes positif dan 1 kes saringan dari lain-lain COVID-19. Di negeri Kelantan, 9 kes telah dikesan, iaitu daripada kluster baru, iaitu kluster Puber.
Di wilayah Persekutuan Labuan, 8 kes telah dikesan, iaitu 6 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 2 kes daripada saringan kontak rapat kes positif COVID-19. Di negeri Sarawak, 6 kes telah dikesan, iaitu 3 kes daripada kluster-kluster sedia ada dan 3 kes daripada lain-lain saringan. Di wilayah Persekutuan Putrajaya, 3 kes daripada kluster-kluster sedia ada telah dikesan. Sehingga kini terdapat 82 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan harapi, di mana 27 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan bahawa terdapat pertambahan 6 kes kematian berkaitan dengan COVID-19 pada hari ini. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 300 kes, iaitu bersamaan dengan 0.7% daripada jumlah keseluruhan kes. Ringkasan kes-kes kematian hari ini adalah seperti berikut. Kes kematian 295, iaitu kes kematian 10,729, iaitu seorang lelaki warga negara berusia 77 tahun mempunyai latar belakang penyakit bengkak kelenjar prostat. Beliau meninggal di Hospital Sempurna. Kes kematian 296, iaitu kes kematian nombor 13,718, seorang lelaki warga negara berusia 47 tahun. Beliau meninggal di Hospital Sempurna. Kes kematian 267, iaitu kes kematian 37,627, seorang lelaki warga negara berusia 53 tahun mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit stroke. Beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent. Kes kematian 298, iaitu kes nombor 37,624, iaitu seorang perempuan warga negara berusia 62 tahun. Dia mempunyai latar belakang penyakit kanser pangkal rahim, kanser payudara dan osteoartritis. Beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kes kematian 299, kes nombor 40,579, iaitu seorang lelaki warga negara berusia 84 tahun. Dia mempunyai penyakit Parkinson, bengkak kelenjar prostat dan juga penyakit hepatitis B. Dia meninggal di Hospital Queen Elizabeth. Kes kematian 300, iaitu kes nombor 39,869, seorang perempuan bukan warga negara berusia 65 tahun. Beliau meninggal di Hospital Duchess of Kent, Sandakan. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan ini memaklumkan bahawa terdapat 4 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini. Kluster pertama ialah kluster Liawan. Kluster baru ini melibatkan daerah Keningau di negeri Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-37,553 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 5 November 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Keningau. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 23 lagi kes positif COVID-19. Kes-kes ini dimasukkan ke Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah Keningau, Sabah. Sehingga 10 November 2020, sejumlah 95 individu telah disaring, di mana 24 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 11 kes baru pada hari ini. 54 individu telah dikesan negatif dan 17 individu masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster Tatahan. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Kinabalu di Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-32,597 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 1 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 17 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes tersebut dimasukkan ke Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, Likas dan Pusat Kuarantin dan Rawatan COVID-19 berisiko rendah Kota Kinabalu. Sehingga 10 November 2020, sejumlah 28 individu telah pun disaring, di mana 18 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 10 kes baru pada hari ini dan 10 individu dikesan negatif. Kluster ketiga ialah kluster GK Tawau. Kluster ini melibatkan daerah Tawau, Sabah. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-12,923 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 6 Oktober 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 48 lagi kes positif COVID-19. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Tawau.
Sehingga 10 November 2020, sejumlah 168 individu telah pun disaring, di mana 49 kes dikesan positif, 41 individu dikesan negatif dan 78 individu masih menunggu keputusan. Kluster terakhir ialah kluster Kuben. Kluster baru ini melibatkan daerah Kota Baru dan Tanah Merah di negeri Kelantan. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke 40,206 telah dikenal pasti positif hasil saringan individu berjala pada 7 November 2020. Saringan kontak rapat telah mengesan sebanyak 9 lagi kes positif. Kesemua kes telah dimasukkan ke Hospital Tumpat dan Hospital Raja Perempuan Zainab II. Sehingga 10 November 2020, sejumlah 61 individu telah pun disaring, di mana 10 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 9 kes baru pada hari ini. 46 individu dikesan negatif dan 5 individu masih menunggu keputusan. Kementerian Kesihatan menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan. Jadikanlah nasihat-nasihat ini satu kebiasaan baru dalam kehidupan seharian. Elakkan 3S ataupun 3C, elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit, elak sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W, iaitu kerap mencuci tangan dengan air dan sabun, memakai alat penutup muka di tempat awam atau jika bergejala. Dan amaran daripada Kementerian Kesihatan yang lebih berkonsep peringatan seperti elakkan bersalaman atau bersentuhan, termasuk melagakan mana-mana bahagian tubuh badan sebagai menggantikan cara kebiasaan bersalaman. Amalkanlah etika batuk dan bersin yang betul. Dapatkanlah rawatan segera jika bergejala. Duduk di rumah dan elakkanlah aktiviti kunjung-mengunjung. Lakukanlah aktiviti disinfeksi dan pembersihan di kawasan yang kerap disentuh. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru, iaitu syarat-syarat seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan. Orang yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas dan orang kurang upaya perlu dilindungi. Manakala individu tidak sihat dan bergejala, dikehendaki segera menjalani pemeriksaan kesihatan. Penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter diamalkan pada setiap masa. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang ramai akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dijalankan secara berterusan. Seterusnya, perhatian kepada kes COVID-19 seharian dan ramalan kes COVID-19 daripada 1 Oktober sehingga 14 November 2020 mengikut unjuran kadar kuburan jangkitan iaitu R0 1.5 dan juga R0 1.1. Gambar rajah ini jelas menunjukkan kes seharian adalah di bawah ramalan ataupun jangkaan R0 1.0. Iaitu pada semalam kita mendapat kes yang direkodkan ialah 972. Jangkaan kita ialah 977. Dan pada hari ini kes yang dicatatkan ialah 869 kes dan jangkaan kita melalui R0 1.0 ialah 975. Ini berarti sekarang ini kita dapati mungkin R0 kita ialah kurang daripada 1 dan kita harapkan kes-kes seharian yang akan dicatatkan sehingga 14 November dapat dikurangkan iaitu R0 kepada 0.5. Mungkin kita akan memakan masa seminggu ataupun 2 untuk mencapai 0.5. So, seterusnya kita lihat kepada pergerakan 14 hari taburan kes COVID-19 mengikut daerah di Malaysia. Dan tumpuan Kementerian Kesihatan ialah di Lembah Kelang dan Negeri Sembilan kerana didapati peningkatan kes seharian adalah konsisten. Dan kalau kita lihat di Lembah Kelang dan kebanyakan kes iaitu di Selangor dan juga di Kuala Lumpur dan Putrajaya dah jadi zon merah ataupun zon jingga.
Dan perhatian juga kita kena tumpukan di Negeri Sembilan, begitu juga di negeri Pulau Pinang dan Perak. Inilah tumpuan kita. Kalau kita memantau graf ini ataupun kes taburan setiap hari yang mengikut daerah, kalau dalam tempoh 2 minggu, kebanyakan daripada zon ataupun daerah-daerah tersebut menjadi hijau. Jadi mungkin kita akan menamatkan iaitu PKPB lebih awal daripada jangkaan iaitu 4 minggu. Seterusnya kalau kita lihat di negeri Sabah dan Sarawak, di negeri Sarawak di negeri Sarawak daerah Kuching iaitu telah dikenal pasti sebagai kawasan PKPB dan juga kita juga melaksanakan tempoh di lokaliti tertentu. Begitu juga di Labuan dan juga negeri Sabah. Dan negeri Sabah kita juga menjalankan aktiviti iaitu tempoh di lokaliti yang berisiko tinggi. Seterusnya dimaklumkan laporan penggembara dan pemas tautin tetap Malaysia yang dikesan positif COVID-19 dan pulang dari luar negara dari 3 April hingga 10 November 2020 adalah sejumlah 1,232 kes. Pada hari ini ada pertambahan 1 kes import iaitu pulang dari negara Nepal. Seterusnya dimaklumkan setakat 10 November 2020, 286 kluster telah dilaporkan dan 130 kluster telah pun tamat pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari, termasuk 4 kluster pada hari ini, iaitu kluster Rinting di Melaka dan Johor melibatkan 10 kes dan melibatkan 10 kes warga negara dan tiada kematian. Kluster seterusnya ialah kluster Semarak di Tawau, Sabah, melibatkan 14 kes warga negara dan tiada kematian. Dan kluster ketiga ialah kluster Jelok di Kuala Lumpur dan di Selangor melibatkan 5 kes dan tiada kematian. Dan kluster terakhir iaitu kluster keempat yang telah tamat tempoh pemantauan ialah kluster Sabino di Tawau, Sabah melibatkan 14 kes dan tiada kematian. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 10 November 2020 adalah sejumlah 156 kluster. Daripada jumlah tersebut, 50 kluster didapati ada pertambahan kes pada hari ini dan 106 kluster aktif tiada pertambahan kes. Kita mulakan dengan kes pertama iaitu kes kluster Kaya. Ada pertambahan 76 kes menjadikan jumlah kes 693. Individu disaring setakat ini 2,302. Kluster usaha masih ada pertambahan 49 kes menjadikan jumlah kes 226. Individu disaring 578. Kluster cegas di Seremban Negeri Sembilan masih ada pertambahan 42 kes menjadikan jumlah kes 294. Individu disaring 1,955. Kluster Hentian masih ada pertambahan 33 kes dan jumlah kes ialah 463. Individu disaring 2,281. Kluster Perigi di Klang, Selangor ada pertambahan 32 kes menjadikan jumlah kes 71. Individu disaring 151. Kluster Lengkok ada pertambahan 25 kes menjadikan jumlah kes 205. Individu disaring 761. Kluster Bah Manggis masih ada pertambahan 22 kes menjadikan jumlah kes 159. Jumlah yang disaring adalah 2,179. Kluster Penjara Seberang Perai masih ada pertambahan 13 kes, jumlah kes ialah 502, individu disaring 3,167. Kluster Ria 30 di Tuaran, Sabah masih ada pertambahan 13 kes menjadikan jumlah kes 62, individu disaring 799. Kluster dialisis di Lahad Datu, Sabah masih ada pertambahan 12 kes menjadikan jumlah kes 39, individu disaring 107. Kluster baru di Liawan di Keningau, Sabah ada pertambahan 11 kes menjadikan jumlah kes 24, individu disaring 95. Kluster baru Tatahan di Kota Kinabalu, Sabah ada pertambahan 10 kes menjadikan jumlah kes 18, individu disaring 28. Kluster Rengas di Perak ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes 110, individu disaring 455. Kluster Kuber di Kelantan ada pertambahan 9 kes menjadikan jumlah kes 10, individu disaring 61. Kluster Teratai di Selangor ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes 91 dan jumlah kes yang disaring 225.
Kluster Intan ada pertambahan 8 kes menjadikan jumlah kes 70. Individu disaring 478. Kluster Titir di Keningau, Sabah ada pertambahan 7 kes menjadikan jumlah kes 144. Individu disaring 2,005. Kluster Tapak Bena Taman Lelah ada pertambahan 7 kes, jumlah kes 38, jumlah yang disaring 450. Kluster Penjara Kepayang ada tambahan 6 kes, jumlah kes 1,831, jumlah yang disaring 3,954. Kluster Mampulut di Keningau, Sabah ada tambahan 6 kes menjadikan jumlah kes 69, individu disaring 361. Kluster Sagu King masih ada pertambahan 5 kes menjadikan jumlah kes 366, individu disaring 3,539. Kluster Pusat Pertahanan Sementara Tawau masih ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 609, individu disaring 1,671. Kluster Mesra di Sandakan ada pertambahan 3 kes, jumlah kes 149, jumlah yang disaring 176. Kluster Green Hill di Sarawak ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 82, individu disaring 1,305. Kluster Tanah Merah di Sabah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 77, jumlah yang disaring 160. Kluster Gedong ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 68, jumlah yang disaring 709. Kluster Nahabah Sabah ada pertambahan 3 kes menjadikan jumlah kes 28, individu disaring 124. Kluster Penjara Sandakan ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 427, individu disaring 1,233. Kluster Rumah Merah masih ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 418, individu disaring 1,796. Kluster Basong di Kudat, Sabah ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 90, individu disaring 699. Kluster Jaya masih ada pertambahan kes, jadi jumlah kes ialah 68, jumlah yang disaring 121. Kluster GK Tawau iaitu kluster baru masih ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 49, individu disaring 168. Kluster Pematang ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 48, individu disaring 1,392. Kluster Tempayan masih ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 34, individu disaring 253. Kluster Samudra di Sandakan, Sabah ada pertambahan 2 kes, jumlah kes ialah 21, jumlah yang disaring 183. Kluster Numbak ada pertambahan 2 kes menjadikan jumlah kes 10, jumlah yang disaring 23. Kluster Gading masih ada pertambahan 2 kes, jumlah kes 9 dan jumlah yang disaring 36. Kluster Utama masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 263, jumlah yang disaring 1,211. Kluster Melati masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 77, jumlah yang disaring 398. Kluster Bah Tropicana masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 70, individu disaring 889. Kluster Kempas di Johor masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 55, individu disaring setakat ini 1,824. Kluster Keladi masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 51, jumlah yang disaring 351. Kluster Titian di Labuan masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 50, jumlah disaring 530. Kluster Taman Bunga masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 47, jumlah yang disaring 1,445. Kluster Telipuk masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 18, jumlah disaring 160. Kluster Seri Dana di Putrajaya masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes ialah 15, jumlah yang disaring ialah 98. Kluster Tembaga masih ada pertambahan 1 kes, jumlah kes 14, jumlah disaring 171. Kluster Berendam ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 13 yang disaring 2,079. Kluster Seri Terapi ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 13, individu disaring 193. Kluster Padang di Kota Tinggi Johor masih ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes 6. Jumlah yang disaring setakat ini 559. Kluster yang lain dia tak ada pertambahan iaitu kluster Tembok, kluster Benteng Lahad Datu, kluster Penjara Reman, kluster Bangau-Bangau, kluster 7 Serangkai dan kluster Ramai-Ramai tiada pertambahan kes pada hari ini. Seterusnya dimaklumkan laporan kapasiti harian 61 mahmal COVID-19 di seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 9 November adalah sejumlah 59,390 ujian.
Semalam kita berjaya melaksanakan 20,355 ujian seharian adalah bersamaan dengan 34%. Juga dimaklumkan kapasiti harian 3 makmal COVID-19 di negeri Sabah yang menjalankan ujian RT-PCR pada 9 November 2020 adalah sejumlah 2,700 dan semalam ketiga-tiga makmal di negeri Sabah berjaya melaksanakan 2,646 ujian RT-PCR bersamaan dengan 98%. Dimaklumkan juga jumlah keseluruhan sampel yang dihantar ke Semenanjung dari negeri Sabah untuk ujian RT-PCR adalah sejumlah 43,570 sampel. Dan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen untuk seluruh negara setakat 9 November 2020 adalah sejumlah 421,111 ujian. Daripada jumlah tersebut, 7,836 ujian adalah positif COVID-19 bersama dengan 1.9%. Juga dimaklumkan laporan jumlah kumulatif ujian RTK antigen untuk negeri Sabah setakat 9 November 2020 adalah sejumlah 137,366 ujian RTK antigen. Daripada jumlah tersebut, 6,893 ujian RTK antigen di negeri Sabah adalah positif iaitu bersamaan dengan 5.0%. Pada 9 November 2020, ujian seharian RTK antigen di negeri Sabah adalah 3,556 dan didapati 103 ujian adalah positif COVID-19 bersamaan dengan 2.9%. Jadi pada hari ini dapat kita rumuskan 869 kes positif COVID-19 telah dilaporkan dengan 6 kematian dan 6 kluster baru dan 6 kluster telah tamat pemantauan dan pengawasan untuk tempoh 28 hari. Dan saya buka kepada sebarang pertanyaan, dipersilakan. Selamat petang. Dilaporkan di negara Kemboja kini berdepan dengan risiko penularan selepas menerima kunjungan kerja menteri dari luar negara. Walaupun ujian pertama negatif, namun selepas itu individu itu didapati positif menyebabkan beberapa pegawai kerajaan di Kemboja itu dijangkiti. Jadi soalan saya, adakah KKM mengambil maklum perkara ini dan menjadikan ia sebagai iktibar agar risiko ini tidak berlaku di Malaysia? Terima kasih. Jadi terima kasih atas soalan tersebut. Kalau kita lihat pada hari pertama lagi, kita memperketatkan kawalan sempadan kita, iaitu mereka yang pulang dari luar negara, kita akan melakukan ujian RTK, ujian COVID-19 dan kita akan kuarantinkan mereka untuk tempoh 14 hari. Jadi kalau kita lihat sekarang setakat 3 April hingga 10 November 2020, kita ada kes positif COVID-19 1,232 individu dan didapati 25% daripada angka ini didapati positif pada hari ke-13. Jadi mungkin yang kes yang dilaporkan di Kemboja, hari pertama mungkin negatif, tetapi kita perlu kuarantinkan mereka untuk tempoh 14 hari. Jadi 25% pada jumlah ni angka yang besar, iaitu mereka boleh didapati positif pada hari ke-13. Ataupun kalau masa kuarantin tu mereka ada gejala. Kalau ada gejala, terus kita akan menjalankan saringan. Yang ada juga yang didapati positif juga. Jadi inilah kerana pentingnya untuk kita kuarantinkan mereka kalau kita syak mereka pulang dari negara-negara yang berisiko tinggi. Kalau kita lihat sekarang ni di Eropah contohnya ataupun di UK, kes-kes semakin meningkat dan hari ini laporan yang telah kita dapati ialah peningkatan kes secara mendadak di Eropah dan juga di United Kingdom. Jadi seharian kes-kes yang dilaporkan di UK contohnya hari ini dilaporkan lebih pada 25,000 kes positif dalam 24 jam. Dan inilah kita jangkakan dah, iaitu kita akan Amerika akan memasuki musim sejuk dan juga kes meningkat. Dan kita lihat hampir setahun dah, dan keadaan kita ialah pada tahun lepas bulan 11 dan bulan 12 ini kes-kes COVID-19 menembak. Kita juga bimbangkan ada dilaporkan mutasi-mutasi yang berlaku. Di Denmark contohnya ada berlaku mutasi iaitu jangkitan COVID-19
di haiwan-haiwan min contohnya. Jadi kesan dia kita tak tahu lagi, tetapi kita bimbang kalau mutasi ini berlaku, mungkin jangkitan semula mereka yang telah dijangkiti boleh dijangkiti semula, yang satu. Yang kedua, sama ada kesan dia kepada vaksin-vaksin yang telah dibangunkan setakat ini. Inilah kebimbangan kita. Tetapi walau bagaimanapun kita akan terus menggunakan kaedah kesihatan awam. Inilah hanya satu kaedah yang telah menunjukkan kejayaan untuk kita membendung penularan penyakit berjangkit. Contohnya kita lihat pada penyakit SARS, penyakit MERS-CoV, tak ada vaksin hingga hari ini, tetapi kita dapat kawal. Jadi kita harapkan untuk kita menggunakan kaedah kesihatan awam. Tetapi yang penting ialah kita perlukan kerjasama, iaitu untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Kerjasama setiap individu contohnya. Kalau boleh kita duduk di rumah. Kalau kita terpaksa keluar dari rumah, pastikanlah kita patuh kepada SOP. Kepatuhan kepada SOP itu penting supaya kita dapat putuskan jangkitan COVID-19. Kita tidak memberi ruang dan peluang kepada virus itu untuk merebak. Jadi kalau kita dapat jauhkan daripada virus, jadi virus tu terpaksa dia akan tempoh dalam 14 hari. Kalau tak ada individu yang dijangkiti, virus tu akan mati. Inilah kaedah yang kita guna pakai, dan kita tu telah berjaya untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam gelombang kedua. Sekarang ini kita masuk ke gelombang ketiga, dan kita harap dalam tempoh 3 minggu kita berperang dengan COVID-19, kita telah menunjukkan hasil yang baik, iaitu menurunkan kadar jangkitan ataupun kadar keboleh jangkitan daripada 2.2 hingga kurang pada 1. Jadi kita harapkan dalam tempoh 2 minggu lagi, kalau kita boleh laksanakan tindakan ataupun memperkukuhkan tindakan kesihatan awam, kita mungkin boleh turunkan daripada 1 kepada 0.5. Kalau dah 0.5, berarti kes-kes seharian akan semakin berkurangan dalam tempoh terdekat. Inilah harapan kita, dan kerjasama sepadu antara Kementerian Kesihatan dan orang ramai perlu dipertingkatkan. Good evening, Tan Sri. Evening. Okay, there's some good news on the COVID-19 vaccine research front. Two international firms, Pfizer and BioNTech, announced that their experimental vaccine is 90% effective based on initial trial results. However, there are some challenges, it turns out. The vaccine needs super cold storage infrastructure of about minus 80 degrees Celsius. So this could make it a bit costly to purchase. So due to these factors, would Malaysia be inclined to wait for a while until there's a better or cheaper alternative? What would be Malaysia's stance on this? Thank you. Thank you very much for the question. So certainly we have a hope that is actually looking into the vaccine. But to date, although 11 vaccine has been in clinical trial, phase 3 clinical trial, but we have yet to read the reports of the clinical trials. So we hope that you get the reports, and then we will analyze in terms of the safety and efficacy of the vaccine. Hopefully it will be positive, but nonetheless we are very thorough in terms of looking into the details. Attention is always in the details. Likewise, once upon a time when we look into the dengue vaccine, although it's already marketable, and we did not actually go ahead because there's issues with regards to the safety of phase 3 clinical trials. So likewise, we wait for the phase 3 clinical trials first before we can commit. Obviously, there's a lot of logistic issue. There is actually a cold chain of negative 80 degrees, for example. We need to provide all that infrastructure before we can procure the vaccine. But this is ongoing discussion, ongoing logistics evaluation, and the low temperature device from the facilities for us, to get ready if we want to procure the vaccine. I think these are the challenges that we have but most important, I think the first step is that we need to review the phase 3 clinical data first before we make any commitment.
Okey, kalau tak ada soalan lagi, sekali lagi saya ingin memperingatkan diri saya dan juga orang ramai untuk patuh kepada SOP. Kalau boleh, duduk di rumah. Kalau terpaksa keluar dari rumah, patuhlah kepada SOP iaitu pemakaian penutup muka, pastikan kita mengamalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kerap kita mencuci tangan dengan air dan sabun. Inilah kaedah-kaedah yang telah terbukti berjaya untuk membendung penularan jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Kita boleh memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 kalau kita amalkan iaitu SOP yang telah diketengahkan. Jadi kita jaga kita kena jaga keluarga kita jaga masyarakat kita dan juga kita jaga negara kita. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan terima kasih.